Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang PJ City, yang mana keputusan memihak kepada Kedah dengan kemenangan 4-1. Gol Kedah dijaringkan oleh Robi Ataya, Kepa Sherman 2 dan juga Fayyad Zulkifli. Manakala gol sagu hati PJ City dijaringkan oleh Khairil Muhaimin, iaitu salah seorang legenda untuk pasukan Kedah juga suatu ketika dahulu. Apapun tentang gol Kepa Sherman yang pertama, boleh saya katakan gol tersebut adalah gol sendiri. Tetapi dah Komisioner Perlawanan menyatakan itu gol Kepa Sherman, maka gol tersebut diberikan kepada Kepa Sherman. Sebelum masuk ke dalam ulasan perlawanan, saya ada satu benda yang ingin ketengahkan, iaitu mengenai mutu pengadilan pada perlawanan semalam. Yang mana boleh saya katakan mutu pengadilan pada perlawanan semalam agak teruk lah. Yang mana Kedah sepatutnya boleh dapat 2 sepakan penalti tetapi tidak diberikan. Bahkan bukan hanya melalui keputusan di dalam padang, tetapi mengenai pemakaian pengadil itu sendiri juga perlu dipertikaikan. Sebab apa? Sebab baju pengadil lebih kurang warna dengan sama baju pasukan Kedah. Tetapi yang peliknya, takkanlah Komisioner Perlawanan tidak cek dulu kan pakaian pasukan lawan dan juga pasukan home kan. Tetapi sebaliknya meneruskan sahaja perlawanan. Sepatutnya tak bolehlah baju yang nak warna seakan-akan sama macam tu. Itu yang saya tak sukalah tentang game ataupun tentang mutu pengadilan pada perlawanan semalam. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Okey, untuk perlawanan menentang PJ City ni, boleh saya katakan game agak membosankan ataupun agak sedikit slow di first half, apabila Kedah lebih banyak untuk absorb ataupun menyerap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PJ City. Tetapi apabila masuk second half, barulah kita nampak yang Kedah mula mempelajukan gerakan perlawanan. Bahkan PJ City juga berjaya untuk melajukan perlawanan. Kira tempo perlawanan di second half tu lagi tinggi, lagi intens berbanding di first half. Okey, untuk pasukan Kedah, yang pertama apa yang saya suka adalah mengenai set piece mereka. Yang mana kalau kita lihat pada perlawanan semalam, 2 gol Kedah adalah berpunca daripada set piece. Yang mana gol Ataya seawal minit ketiga berpunca daripada sepakan free kick, dan gol kedua pasukan Kedah daripada Kepa Sherman juga berpunca daripada sepakan percuma. Jadi boleh dikatakan Kedah punya improvement daripada sepakan percuma jarak dekat dan juga jarak jauh sudah mula untuk diperbaiki dan nampak lebih baik berbanding perlawanan-perlawanan yang sebelum-sebelum ni. Jadi itu yang pertama lah saya suka, sebab Kedah dah boleh untuk utilize ataupun gunakan kelebihan daripada free kick yang mereka dapat. Tetapi daripada segi corner, mereka perlu improve lagi lah. Sebab kalau kita tengok season-season sebelum ni, memang banyak gol Kedah berpunca daripada corner kick melalui tandukan. Kita ada Shakir Hamzah, kita ada Renat Aves. Tetapi untuk season ni, corner kick Kedah agak kurang sikit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah melalui counter attack. Kalau kita lihat gol ketiga pasukan Kedah yang dijaringkan oleh Kepa Sherman adalah berpunca daripada counter attack. Yang mana counter attack yang dilakukan oleh pasukan Kedah ni nampak memang berbahaya, dan apa yang paling best adalah counter attack mereka adalah melibatkan hanya 2 ataupun 3 player dan hanya melibatkan beberapa sentuhan sahaja. Jadi counter attack yang sangat laju ni menyebabkan pemain-pemain pertahanan PJ City gagal untuk menyayangi kepantasan pemain-pemain pasukan Kedah. Bahkan daripada segi sizing, kalau kita lihat gol yang ketiga, pertahanan PJ City Jeremy Lim gagal untuk challenge body dengan Kepa Sherman yang sedikit, orang panggil apa, sadu lah kan. Memang kalah daripada segi body. So dengan mudahnya Kepa Sherman menggunakan fizikal beliau untuk menjaringkan gol dan mengalahkan Jeremy Lim yang cuba untuk buat challenge kepada beliau. Jadi yang kedua saya suka adalah tentang counter attack Kedah yang agak laju
hanya memerlukan beberapa sentuhan dan selebihnya mereka akan sudahkan dalam jaringan. Benda ni saya nampak improvement sejak perlawanan bertemu dengan pasukan Terengganu, yang mana Kedah mula untuk main dengan counter attack laju, simple dan sedikit sentuhan adalah ketika menentang Terengganu, dan mereka keep it up untuk game menentang PJ City ni. Itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Kedah. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah, macam awal-awal saya cakap tadi, adalah tentang absorb ataupun menyerap tekanan pemain-pemain PJ City. Yang mana kita boleh lihat di first half, walaupun PJ City hampir menguasai perlawanan, mereka cuba untuk melakukan gerakan, mereka cuba untuk melakukan serangan, tetapi pemain-pemain Kedah di bahagian tengah, terutamanya Badrul Bahtiar dan juga Fazrul Daniel, agak tenang, berjaya kawal bahagian tengah dengan sangat baik. Mereka cepat melakukan pressure balik kepada PJ City untuk tidak membiarkan PJ City pegang bola dengan lebih lama. Jadi itu yang ketiga saya suka. Walaupun PJ City nak kuasai perlawanan, Kedah lebih cepat untuk adapt dan juga absorb serangan ataupun tekanan yang diberikan oleh PJ City. Bahkan Kedah juga pandai kawal tempo perlawanan sepanjang 90 minit. Itu yang ketiga yang saya suka. Yang keempat yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai bagaimana kita boleh lihat di bahagian tengah Kedah sangat-sangat hidup. Iaitu apabila gandingan Kedah di tengah adalah Kipre, di kanan Ataya dan juga Syazwan Zainon di kiri. Dan di hadapan sekali adalah Kepa Sherman lah. Yang mana keempat-empat player ni menunjukkan satu gandingan dan juga chemistry yang sangat baik. Yang mana kadang-kadang mereka sering bertukar position. Bahkan apa yang menarik tentang empat player ni adalah mengenai mereka tahu bila mereka perlu kecilkan mereka punya ruang ketika menyerang, dan mereka tahu bila mereka perlu lebarkan mereka punya kedudukan ketika menyerang. Bahkan mereka tahu bila mereka perlu tukar position, sama ada Syazwan Zainon di tengah, Kepa Sherman di kiri, Kipre di kanan, Ataya di tengah, ataupun Kipre di hadapan, Kepa di belakang, Syazwan Zainon di tengah, Kipre di kiri dan sebagainya. Itu yang menarik perhatian saya. Dan boleh saya katakan puncak ataupun bahagian serangan Kedah menjadi lebih mantap selepas Liga bersambung ni adalah dengan kembalinya Syazwan Zainon yang beraksi di bahagian kiri, berada di dalam tahap performan yang terbaik beliau. Yang mana untuk awal-awal season hari tu, belah kiri Kedah ni memang boleh dikatakan tak beberapa hidup. Bahkan Aidil Syahril terpaksa menukar beberapa player, yang mana sekejap guna Rozaimi, sekejap guna Faizat, sekejap guna Syazwan Zainon. Waktu tu Syazwan Zainon pun tak berada dalam kedudukan ataupun performa yang terbaik lagi. Disebabkan pertukaran ataupun rotation player yang sangat banyak di bahagian kiri, sehingga Badrul pun pernah main kiri, menyebabkan bahagian kiri Kedah ni tak terlalu dominan dan menjadi punca dan juga lubuk kepada pasukan lawan. Tetapi dengan kembalinya Syazwan Zainon ke tahap performa yang terbaik beliau dalam dua game yang lepas, Terengganu dan juga PJ City, menunjukkan bahagian kiri Kedah mula dominan. Jadi menyebabkan bahagian kanan dan juga bahagian tengah Kedah lebih serasi dan dominan untuk bertukar-tukar player dan juga position, dan mereka lebih banyak peluang untuk menyerang kepada pasukan lawan. Kalau tak, memang Kedah asyik duk serang belah kanan ni lah, guna Robi Ataya. Tetapi dengan kembalinya Syazwan Zainon ni, memang Kedah boleh cuba untuk attack dengan pelbagai arah, sama ada kiri, kanan, tengah dan sebagainya. Itu yang saya suka yang keempat untuk pasukan Kedah. Yang terakhir, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai Fayyad Zulkifli. Yang mana Fayyad ni kalau diturunkan sebagai super sub, memang he is one of the best super sub yang ada dalam saingan Liga Super. Beliau mampu memberi 100% lah untuk Kedah. Yang mana setiap kali diturunkan, memang performan beliau boleh dikatakan terbaik, dengan dribbling yang sangat bagus, ball control yang sangat bagus, body language yang sangat bagus. Jarang kita nak ada player kecil yang macam Fayyad ni boleh buat satu benda yang positif kepada pasukan. Dan hasil work rate dan juga kerja keras beliau, semalam beliau berjaya menjaringkan satu gol yang agak menarik. Okey, itu untuk pasukan Kedah. Kelemahan pasukan Kedah pula, saya nak cerita kelemahan lah. Kelemahan pasukan Kedah, boleh saya katakan mereka lambat untuk settle down. Sebab kalau kita tengok lepas gol pertama, Kedah mula untuk bermain secara defensif. Sebab mungkin saya tak tahu, ini mungkin adalah salah satu taktikal daripada Aidil Syahril. Sebab
mereka akan mengharungi jadual liga yang agak-agak memang padat daripada pasukan-pasukan lain. Jadi mungkin Kedah rasa lawan PJ City, dah dapat satu, mereka perlu untuk defensif sedikit. Tetapi apabila mereka defensif, PJ City menggunakan kesempatan tu untuk menunjukkan yang mereka juga mampu untuk menyerang. Jadi mau tak mau Kedah memang terpaksa untuk bermain dengan, orang kata apa, tak boleh nak relax, tak boleh nak chill, tak boleh nak kawal tempo juga. Mau tak mau mereka terpaksa untuk absorb, untuk serap tekanan tu balik dan counter balik. Kalau tak, kalau Kedah still nak defensif macam semalam, macam lepas gol pertama dalam 15 minit yang first half kan, lepas 15 minit first half tu, memang kalau tak Kedah boleh kena makan dengan PJ City. Tetapi nasib baiklah pemain-pemain Kedah ni boleh untuk absorb balik selepas 20 minit ke atas. Kalau tak, memang PJ City boleh dikatakan boleh control game lah. Sebab kita tak sangka yang PJ City boleh bermain untuk menyerang macam tu semalam. Sebab kalau kita lihat game-game yang terdahulu, memang PJ City banyak bertahan, completely bertahan. Okey, itu antara kelemahan Kedah. Kita masuk ke dalam pasukan PJ City pula. PJ City saya akan mulakan dengan apa yang saya suka. Apa yang saya suka tentang PJ City semalam adalah, ini adalah salah satu perlawanan yang agak menarik bagi PJ City. Yang mana sepanjang saya tengok ataupun review Liga Malaysia, Liga Super lah kan, ini adalah perlawanan terbaik bagi PJ City daripada segi perspektif menyerang. Yang mana pada perlawanan semalam, PJ City boleh dikatakan mampu untuk memberi ataupun membuat high pressure. Mereka mampu untuk menyerang dengan baik. Mereka tak buat simple-simple mistake macam selalu mereka buat. Kebanyakan serangan yang mereka buat sebelum ni sangkut di tengah. Tetapi pada perlawanan semalam, mereka boleh sampai ke dalam penalty box pasukan Kedah. Itu adalah satu corak ataupun peningkatan yang sangat baik daripada segi serangan yang dilakukan oleh PJ City. Boleh saya bagi pujian lah untuk barisan pertahanan dan juga barisan hadapan PJ City. Kalau boleh untuk Prabhakaran, saya pilih man of the match. Walaupun kalah kan, walaupun pasukan yang kalah tak akan pilih man of the match, tetapi saya akan pilih Prabhakaran untuk jadi man of the match pada perlawanan semalam. Yang mana beliau sangat rajin. Beliau berjaya meneutralkan Robbie Ataya di bahagian kanan, yang mana beliau mampu untuk melakukan high pressing. Beliau memberi tekanan yang sangat tinggi. Beliau pressure player-player Kedah ketika player-player Kedah cuba main short passing. Dan hasilnya kita boleh lihat Prabhakaran berjaya memintas hantaran yang dilakukan oleh Robbie Ataya dan terus pecut ke hadapan mencari Karim Mohamed untuk gol PJ City. Bahkan selepas itu pun boleh dikatakan Prabhakaran bermain dengan sangat cemerlang. Beliau berjaya lagi untuk intercept dan juga pressure pemain-pemain Kedah, terutamanya Robbie Ataya di bahagian kanan, dan membuat gerakan yang sama. Tetapi sayanglah lepas tu tak menjadi pula. Tu yang pertama. Yang kedua yang saya suka tentang PJ City adalah mengenai Jeremy Lim. Jeremy Lim adalah seorang player back kanan yang sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan Kipre, Syazwan Zainon, Kepa Sherman agak susah untuk beat beliau. Bahkan boleh dikatakan overall performance beliau bermain dengan sangat baik. Walaupun punca gol ketiga pasukan Kedah adalah daripada beliau yang gagal untuk lawan fizikal dengan Kepa Sherman, tetapi sepanjang perlawanan beliau berjaya menyebabkan Kepa Sherman, Kipre, Syazwan Zainon susah nak lepas belah kanan. Itu adalah satu kekuatan lah untuk PJ City di bahagian kanan. Itu yang saya suka tentang PJ City. Dan yang terakhir yang saya suka tentang PJ City ni adalah dengan kemasukan Darren Lock. Yang mana kemasukan Darren Lock, walaupun dalam beberapa minit, menunjukkan satu prestasi yang sangat cemerlang. Beliau mampu untuk control ball, beliau mampu untuk menghidupkan bahagian serangan PJ City dan sebagainya, walaupun baru pulih daripada kecederaan. Mungkin next game beliau akan menjadi ancaman kepada pertahanan lawan, kita tak tahu. Tapi apa yang saya pasti, Darren Lock adalah player yang sangat baik. Dan itu yang terakhir yang saya suka tentang PJ City. Kita masuk, apakah kelemahan PJ City? Okey, kelemahan PJ City boleh saya katakan, defense department PJ City semalam bermain dengan kurang berdisiplin. Mereka terlalu selesa ataupun terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain Kedah untuk melakukan counter attack. Padahal mereka defend yang sangat-sangat compact, sangat-sangat bagus. Tetapi disebabkan mereka memberi ruang kepada player seperti Kepa, Kipre untuk pegang bola, dan mereka tak boleh nak fight dengan Kepa dan Kipre disebabkan fizikal. Mereka kalah fizikal sahaja. Mereka tahu kalau mereka lawan
tackle ke, lawan apa ke, mereka boleh menang. Kalau Kedah main short passing ke, nak masuk, nak penetrate ke apa, defend PJ City boleh menang. Tetapi bila Kepa dengan Kipre menggunakan kelebihan daripada fizikal yang mereka ada, pemain-pemain pertahanan PJ City tak boleh nak buat apa-apa. Melainkan mereka, kalau mereka tackle ataupun buat something yang berbahaya, maka bolehlah patahkan serangan tu. Tetapi kalau mereka buat macam tu, mereka akan dikenakan kad merah dan sebagainya. Contohnya, yang mana ada seorang player PJ City, dia tackle Kipre dan terpaksa dikenakan kad merah. Disebabkan apa? Disebabkan beliau dah kalah daripada segi body, daripada segi fizikal, daripada segi speed. Salah satu cara untuk halang, tackle lah. Kan? Orang panggil yang tu intelligent tackle lah. Tackle yang bijak. Kan? Tackle yang bersih. Bukan tackle yang bersih. Tackle yang bagus lah untuk selamatkan gawang daripada dibelosi. Tetapi apa pun, tindakan yang tak wajar lah. Sebab pasukan memang ketinggalan kan. Kalau kita tackle macam tu, merugikan lagi pasukan untuk beberapa puluh minit yang ada. Secara overallnya semalam PJ City bermain dengan sangat baik. Kedah juga bermain dengan sangat baik. Cumanya lambat untuk settle down. Mungkin disebabkan keletihan dan sebagainya. Tetapi apapun tahniahlah menang 4-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.